Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak yang dirahmati Tuhan. Berjumpa lagi kita di dalam kelas Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Tini. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap anak-anak lebih bersemangat untuk belajar Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu. Baik, untuk tajuk pelajaran kita pada hari ini adalah kata ganti nama diri kedua. Baik, pada minggu lepas, anak-anak dah belajar apa itu kata ganti nama diri pertama. Cikgu harap anak-anak telah memahami apa itu ganti nama diri pertama dan hari ini kita akan belajar kata ganti nama diri kedua. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, anak-anak boleh ikuti slide yang seterusnya. Selamat belajar. Hai anak-anak. Apa itu kata ganti nama diri kedua? Baik, anak-anak boleh lihat pada slide yang cikgu paparkan ini. Apa itu kata ganti nama diri kedua? Okay, minggu lepas kita dah belajar kata ganti diri pertama. Cikgu dah jelaskan sebelum ini. Kata ganti diri yang pertama adalah orang yang sedang bercakap ataupun sedang menyampaikan maklumat ataupun apa saja berita dan yang ingin disampaikan kepada orang yang kedua. Okey, manakala kata ganti nama diri kedua adalah panggilan yang digunakan oleh orang pertama ketika bercakap dengan orang yang kedua. Okey, kita lihat. Yang berbaju merah ini adalah orang yang sedang bercakap. Manakala perempuan dan lelaki ini adalah orang kedua yang sedang mendengar orang pertama tadi bercakap. Baik, contohnya. Baju merah ni adalah cikgu kamu. Okay? Sedang menyampaikan maklumat kepada rakan-rakan kamu. Okay, jadi maka orang yang pertama akan menggunakan kata diri dia sama ada saya ataupun aku. Okay. Jadi dia memanggil pada orang yang kedua dengan panggilan kamu, engkau, awak, anda. Okey, setiap ganti nama diri yang kedua itu kita boleh gunakan mengikut kesesuaian individu ataupun orang yang kita nak bercakap dalam situasi tertentu. Okay, ini akan dijelaskan dalam slide yang berikutnya. Hari ini kita akan belajar kata ganti nama diri kedua sahaja. Okay, tadi cikgu dah sebut orang pertama nak bercakap dengan orang kedua, dia menggunakan panggilan menggantikan nama kawan dia. Mungkin nama kawannya Ali dan Aminah, tapi dia tidak memanggil Ali dan Aminah. Dia menggunakan ganti nama seperti ini. Okay. Kamu, awak, anda, engkau. Baik, bagi kata ganti diri kedua engkau, kadang-kadang boleh disingkatkan seperti kau. Digugurkan perkataan eng. Jadi, dia menggunakan kau sahaja. Okey, seterusnya, saudara. Dan yang terakhir,
tuanku. Okey, anak-anak. Ini adalah contoh peta minda iaitu peta pokok ya anak-anak. Anak-anak bolehlah di akhir pembelajaran nanti lukiskan peta pokok ini di dalam sehelai kertas kajang. Tajuk dia kata ganti nama. Kata ganti nama diri. Dan terbagi kepada 3. Anak-anak tulis semua ni ya, seperti dalam gambar raja ni. Okey, kita lihat pada slide seterusnya. Okey, slide yang di dalam slide ini ada dijelaskan cara penggunaan kata ganti nama diri kedua. Anda merujuk diri orang kedua. Tadi kita tengok gambar kan, orang yang pertama dia bercakap dengan orang yang berada di depannya 2 orang. Okey. Biasanya anda ni digunakan kepada orang yang kita tidak kenali, kita tak tahu nama dia. Bila kita tak tahu nama dia, kita gunakan anda ataupun kamu. Okey, awak merujuk juga orang kedua. Biasanya kita kenal, macam guru bercakap dengan murid. Awak semua dikehendaki beratur di tapak perhimpunan sekarang juga. Ataupun awak disuruh membersihkan bilik belajar. Awak tu mungkin boleh jadi seorang, 2 ataupun ramai. Okay, yang seterusnya adalah engkau. Tadi cikgu dah bagi tahu kan. Engkau boleh disingkatkan menjadi kau sahaja. Merujuk juga diri orang yang kedua. Dia dah bagi contoh kat sini, engkau hendak pergi ke kedai buku. Dia bertanya. Ayat tanya. Ya. Seterusnya kamu. Merujuk juga diri orang kedua. Biasanya guru bercakap dengan murid ni lah. Contoh, kamu mesti belajar dengan lebih tekun. Ataupun kamu dikehendaki mengingatkan kerja rumah yang cikgu beri pada hari ini juga. Okey, untuk slide seterusnya akan lebih jelas lagi. Cikgu akan ulang kembali apakah cara penggunaan ganti nama diri yang kedua. Okey. Dalam slide yang ini dibahagikan kepada 2 seperti pada slide ganti nama diri yang pertama pada minggu lepas ya. Iaitu kata ganti diri tunggal. Yang kedua, kata ganti diri jamak. Okey, kalau anak-anak ingat, minggu lepas cikgu dah jelaskan. Apa itu tunggal dan jamak? Okey, tunggal tu maknanya seorang. Seorang aja. Mungkin ataupun 2 orang. Okey, tapi kalau jamak, ramai. Yang kita tak tahu bilangannya. Sebab tu kita tengok Kalau kita tengok yang penjelasan dalam slide ini sangat jelas. Anak-anak boleh, mungkin cikgu cakap terlalu laju. Okey, baik anak-anak boleh baca. Di sini dijelaskan satu persatu cara penggunaan kata ganti diri kedua sejelas-jelasnya. Kita lihat yang pertama. Anda digunakan kepada orang kedua apabila kita tidak berhadapan dengannya. Jelas? Saya berharap anda dapat menyelesaikan masalah itu. Ya? Anda digunakan kepada orang yang tidak berhadapan dengan kita, tidak berhadapan dengannya, ataupun kita tidak mengenali orang tersebut. Okey, yang kedua, awak digunakan untuk orang kedua dalam hubungan yang rapat seperti awak dengan kawan-kawan. Tapi awak tak boleh guna perkataan awak kepada guru ataupun orang yang anda tidak kenali kepada orang yang lebih tua daripada awak. Kalau dengan adik-adik mungkin bolehlah. Tapi lebih manis kalau dengan orang yang kita kenali, kita guna nama ataupun gelaran yang sedia ada di rumah. Baik, kita tengok
awak mesti hadir ke parti hari lahir saya. Dia maksudnya dia rapat dengan kawan dia, dia menggunakan awak. Okay, yang seterusnya, engkau. Engkau digunakan untuk orang kedua yang sangat rapat hubungan dengan kita ataupun Tuhan. Macam kita dengan Tuhan, kalau kita berdoa, kita tak cakap, Ya Allah, Ya Tuhan saya. Kan kita menggunakan, Ya Allah, Ya Tuhanku. Kaki pertama kita guna ku. Sesungguhnya engkau maha pengampun. Kita gunakan Tuhan itu, kita tak tahu, kita tak gunakan namanya. Kita gantikan Tuhan itu dengan engkau. Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau maha pengampun. Nampak? Dia menggunakan Tuhan kepada engkau ataupun dengan kawan-kawannya. Tengok contoh ya. Engkau mahu datang ke rumah saya petang ini. Tuhan, hanya engkaulah diri aku serahkan. Nampak? Penggunaan dia jelas di situ. Okay, yang seterusnya. Kamu. Digunakan untuk orang kedua yang rapat hubungan dengan kita. Ini sama ya. Kamu dengan awak, kita boleh guna mana-mana. Okay, kamu memang hebat. Biasa cikgu. Gunakan kamu atau awak. Macam kamu dengan kawan-kawan. Ya. Okay, yang seterusnya. Kata ganti diri kedua yang tunggal. Digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan. Kita tak boleh guna ni dengan mak, dengan ayah, dengan cikgu. Tak boleh ya anak-anak. Hanya dengan raja, dengan sultan saja. Contoh, Patik menjujur segala titah aku. Patik ni, ganti diri pertama. Okay, tuanku ganti diri kedua. Okay, yang ni pertama. Okay, kata ganti diri yang terakhir adalah kalian. Iaitu jamak, maksudnya ramai. Lebih daripada seorang. Lebih daripada dua orang. Ramai ya. Digunakan semasa beberapa orang diajak bercakap. Kalau macam dalam gambar tadi, awak lihat, dia bercakap dengan dua orang. Mungkin dia kata, awak berdua. Ataupun kalian berdua. Boleh. Tapi yang lebih tepat adalah sebab dia lebih daripada seorang, kita guna kalian berdua. Lepas ni, anak-anak gunakan ganti nama diri kedua yang betul. Kalau lebih daripada seorang, kalian. Bukan awak lah ya. Kalian hendak ke mana? Tanya Ali kepada kawannya. Pak, jelas ya. Kalian hendak ke mana? Maknanya lebih daripada seorang. Okay, itu cara penggunaan kata ganti nama diri kedua. Cikgu harap anak-anak faham dan jelas. Anak-anak boleh tonton video ni banyak kali. Nanti cikgu akan kongsi juga slide ini dalam bentuk gambar yang anak-anak boleh baca. Berulang-ulang kali untuk memahaminya. Baik. Kita lihat pada slide yang seterusnya. Okay. Aku berhenti berharap untuk mendapatkan cinta darimu. Tak bisa kau melihat besarnya cinta ini padamu. Ku selalu menangis dan ku selalu bersedih melihat engkau bersama yang lain. Tersiksa jiwa ini, terluka hati ini, sayangku.
Ku selalu menangis dan ku selalu bersedih.